mula baik sikit lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. So, kita kembali lagi dengan episod 4. So, macam biasa, saya Aira. Saya Ifah. Saya Echa. Tak apa. Saya teruskan. Saya Nadi. Rasanya dah kenal kot. Tapi kita tak salah kenalkan lagi sekali. Tak apalah, pengenalan diri macam hamba ni. So, harap korang dah kenal lah masing-masing kan. So, ada Nadi, Ifah, Aira dan juga Echa lah. Okay. So, topik kita hari ni grateful tips for blessing life lah. Okay, bahasa Melayu je lah kita cakap. So, senang cerita tips untuk kita ni lebih dimurahkan rezeki lah. Since hari ni hari Jumaat. So, kita pun buat topik yang baik-baik sikit lah. Betul, dimurahkan rezeki dan bersyukur. Ya, betul. So, sebelum kita proceed, nak recap dulu topik minggu lepas ke? Boleh. Minggu lepas cerita pasal apa Tak ingat lah. Itulah. Stranger to Friends. Kan? Okay. Oh, yang ramai-ramai minggu lepas jumpa kawan tu kan? Tiba-tiba jumpa kawan ni, jumpa kawan tu. Tak sangka dari melodi tak kasih kan? Ada jumpa kawan lama. Contoh Nadi. Okay, sorry. Ni Kak Cha, Zaid ada pesanan. Dia kata Kak Cha memang tiap 2 minggu nak telan telefon ke, risau dia tu. Dia memang start cari gaduh. Tengok pasal Zaid. Okay lah. So, jomlah kita start dulu. So, actually, topik minggu ni kita more kepada nak tekankan pasal actually bersyukur. Sebenarnya, instead of rezeki, kita lagi nak tekankan pasal bersyukur lah. So, dari bersyukur lah rezeki tu lebih murah. Macam tu lah. So, sebelum kita baca story-story yang korang share, just nak cakap, istimewanya minggu ni punya melodi. So, minggu ni kita ada GA lah. GA untuk orang-orang yang share story. Dan pemenang tu kita akan announce at the end nantilah masa dekat kita akan post kat Twitter. So, kita akan pilih 4 pemenang. Setiap daripada admin ni akan pilih seorang lah. Ada nak bodek ke? Ada nak bodek? Jadi, siapa nak boleh lah bank in kat saya duit. Okay. So, terima kasih kepada pemberi. Semoga dimurahkan rezeki. Nak tahu siapa, saya ada tag lah Kak Nadia dengan Kak Fatihah kan? Kalau tak salah saya kan? Betul kan? Okay. So, terima kasih banyak-banyak. And saya nak cakap tadi, otak lost lah hari ni. Okay, tak apalah. Okay, Kita banyak gelak je hari ni. Yelah, kita proceed je lah dengan topik kita hari ni tanpa membuang masa lagi. So, disebabkan saya tak berapa nak berkongsi lagi, apa kata Ifah share dulu tips-tips ataupun apa-apa pengalaman pasal rezeki ke, pasal pengalaman pernah apa-apalah, pengalaman pasal bersyukur ke, tiba-tiba kena tiba-tiba orang first ni kan dia macam tak ada idea. Saya tak terfikir lagi. Okay, sebab semua orang macam kena cakap dulu ni. Tak apa, saya boleh teruskan. Sebab mungkin hari ni kan semua orang kerja, so otak pun macam slow sikit. So tak apalah, saya mungkin dari segi tips tu kemudian, tapi dari segi pengalaman tu memang banyak lah. Kalau nak ikutkan, okay, cerita dari segi yang macam pengalaman saya. Okay, kalau ikutkan, kalau saya cerita, kita every month memang dapat monthly salary, gaji lah kan, betul tak? Bagi yang dah kerja lah kan. So, bila kita dah kerja ni, kalau jenis macam Ifah, jenis yang macam tengok, okay ni nak bayar apa kan. So, bila tengok-tengok tu, bila kita kira-kira tu, macam tak cukup. Kenapa tak cukup? Tapi, adalah macam bila kita keep kira tu, memang rasa tak cukup tau. Tapi bila dalam masa ke semasa tu, mungkin kita ada sedekah dekat orang ke, kita macam tiba-tiba macam
orang macam kita nampak Twitter kan, orang macam ada kebakaran ke macam tu, kita bagi duit, lepas tu kan macam end of the month yang awal-awal kita kira tu macam tak cukup, tapi bila end of the month tiba-tiba rasa macam cukup duit aku ni, berlebih lagi. Macam kita tak sangka tau benda tu. Kita, apa yang saya cakap sini, walaupun kita bagi orang, maksudnya kita sedekah, kita still sebenarnya kita cukup je. Apa yang kita bagi kat orang tu sebenarnya itulah kita punya rezeki. Kita cakap macam makin banyak kita bagi kat orang, makin banyak rezeki yang kita dapat. So janganlah berkira-kira duit. So, macam Ifah, macam awal-awal bulan aku dah berkira dah, tak cukup duit aku, tak cukup. Sebenarnya tak perlu kot macam tu. Kita macam just macam bila ada duit lebih sikit, RM1 pun tak apalah, kita sedekah lah dekat tabung-tabung pergi pasar malam kan, nampak tabung kan, just bagi walaupun RM1 tapi still bermakna lah kat situ. So itu pengalaman Ifah lah. Ifah nak cakap jangan berkira pada awalnya, macam tu. Okay, next adalah Ifah nak sebut Echa punya cerita macam mana? Ni bukan kira, bagi saya bukan makan tips lah. Tapi masa 2012. Oh, lama tu. 2012 tu first year Echa start kerja dekat KL. Echa ingat tahun tu 2012. 2012. Echa masa tu umur 22. Korang yang kira umur kat sini, masa Echa umur 22 datang kerja KL bulan 2. Betul-betul lepas Chinese New Year. Lepas tu datang kerja sini dalam bulan 10. Arwah mak Echa kena stroke, dia punya first stroke tau. Lepas tu Echa macam okey lah, resign kerja KL, balik duduk dengan dia. Lepas tu mak mengasuh baby tau. Mengasuh baby 200 je. So mak kata duit mengasuh tu dapat ke Echa, maksudnya Echa lah mengasuh. So Echa dapat 200. Masa tu macam every month untuk 200 Echa rasa tak cukup. Tambah masa tu umur 22, mana cukup belanja aku 200 macam ni kan. Lepas tu, tapi walaupun dalam tak cukup tu, sampai 2014 kot Echa duduk dengan mak sampai mak dah okey, dah boleh buat semua sendiri lah. Echa boleh survive 200 tu dah every month sampai 2014 baru datang KL balik, kerja sini balik. Jadi Echa rasa macam selagi kita buat benda tu untuk orang tua, benda tu macam Ifah cakap lah, benda tu akan sentiasa cukup dia sebenarnya. Betul. Kita tak berkira, kita tak, yelah tambah kita masa tu muda kan, mesti nak duit banyak. Tambah masa first kerja KL gaji RM1,000 lebih. Balik kampung gaji kau 200 je, kan drop kat situ. Jadi itulah 2 tahun alhamdulillah cukup lah. Itulah saya rasa rezeki lah. Maksudnya Tuhan tu cukupkan dia sebenarnya. Kita je yang rasa tak cukup. Betul. Sekejap, korang, kalau korang ada apa-apa nak share, nak cakap apa-apa, tweet je kat Twitter tau, #Melody. Nanti kita baca kan. Lepas tu cerita saya pun habis lah kat sini. Kenapa macam tu ya? Saya tak nak sebut nama lah kat sini yang seterusnya. Pandai lah korang. Dah rasa diri tu muda, cakap lah kan. Yelah. Kita kesian Kak Aira pasal kita nak jalan dulu. Macam Nadi, kalau tips tu tak berapa nak ada sangat. Sebab tips tu biasa kalau macam kita sedekah ke apa. So Nadi nak cerita pengalaman yang betul-betul Nadi nampak depan mata. Selalu kan macam kita, macam kalau kita sedekah ke apa, kita tak nampak rezeki tu, bila dah benda tu dah terjadi baru kita nampak. Macam Nadi last 2 weeks memang Nadi memang stres gila dengan kerja. Siapa yang tahu Nadi kerja Kowe, memang ni lah, kita akan kena cari kena cari sales apa semua. Lepas tu dengan Nadi pun servis tengah banyak. Lepas tu bos asyik post kita buat kerja, dia kata kita tak buat kerja sebab memang tak ada sales.
So macam kat situ Nadia memang macam dah tiba-tiba rasa fed up gila. Lepas tu kebetulan hari tu yang waktu kita meloti yang last 2 weeks tu Nadia keluar dengan kawan pergi makan. Lepas tu Nadia ada nampak makcik ni lah, dia buta biasa dengan anak dia jual tisu. Lepas tu Nadia sedekahkan lah dekat dia. Memang tak ada expect apa-apa lah. Lepas tu besoknya ada customer call. Dia cakap nak beli barang kowe dengan Nadi. So Nadi macam itulah keajaiban kita sedekah kan. Memang kita tak ada terfikir apa-apa pun. Lepas kita dah nampak sendiri memang rezeki kita dekat situ. Lepas tu tak berapa beberapa hari lepas tu Nadi keluar dengan Mak Nadi. Keluar dekat traffic light. Ada juga orang minta sedekah. Ada pakcik ni lah. Nadi tengok dia kesian sangat sambil dia dokong kucing ke semua. Memang tak tahulah. Ada dokong kucing pakcik tu. Sebab pakcik dia lah berdiri dekat tengah jalan tau. Orang lampu dah hijau. Dia berhenti tengah jalan. Nadia cakap, ya Allah pakcik ni. Lepas tu kebetulan masa Nadia dah sampai tu tengah lampu merah kan. Lepas tu Nadia sedekahkanlah dekat dia. Lepas tu tak lama tu dalam 10 minit macam tu Nadia dapat call lagi dari customer. Cakap nak beli barang kowe lagi. So masa Nadia cakap memang bulan ni memang rasa macam rezeki tu macam orang cakap rezeki terpijak lah. Memang terpijak sangat. Sebab kita pun tak expect. Yelah last 2 weeks memang dah stress dengan kerja apa semua. Tiba-tiba Allah bagi kita rezeki macam ni. Memang lepas daripada tu sampai sekarang Alhamdulillah lah. Nadi punya kerja semua semut je. Tak ada nak stress-stress ke apa. So Nadi nak pesan kat sini lah. Kalau kita ada niat nak sedekah, kita sedekah je. Kita jangan berkira. Betul. Tak kisahlah dengan siapa-siapa, dengan siapa yang kita nampak ke, dengan family ke. Kalau kita dah terniat nak tergerak hati tu nak sedekah, sedekah aje. InsyaAllah apa yang kita dapat tu lagi lebih. Betul. Lepas tu sedekah ni tak kira amount kan? Kita tak kira amount pun. Betul. Yang penting ikhlas. Tak kira amount. Betul. Okay. Actually kan, memandangkan semua cerita pasal rezeki dari segi duit kan. Saya nak cerita dari segi lain lah. Sebab rezeki ni besar dari segi kawan-kawan, dari segi orang sekeliling, kerja. Betul. Dari segi kita happy tu pun rezeki. So saya akan cerita dari segi lain. Tapi sebelum tu saya nak cakap dekat Kak Su, Melody Suzila. Terima kasih sangat. Saya baru buka, tengok. Ini pun rezeki saya. Tiba, penat-penat balik kerja hari ni, dapat parcel. Saya buka-buka 2 kotak coklat penuh dengan muka cansuk dalam tu. Dia hantar coklat ke dia hantar cangsuk? Awak tengok tu betul. Ya, dia hantar coklat banyak gila 2 kotak. Lepas tu banyak gila muka cansuk yang handsome gila. Dan tanpa sebab dia cakap thank you Aira. Saya pun tak tahu kenapa, tapi terima kasih banyak-banyak. So ini pun salah satu rezeki saya hari ni, Alhamdulillah. Okay. So macam saya pula kan, kalau saya nak share story lah, saya nak cerita pasal orang sekeliling saya lah. Ini rezeki yang paling besar dalam hidup saya, yang saya rasa yang paling saya sangat bersyukur hari-hari. Bila kadang kita hidup ni kan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Tak kira lah orang tu pergi jauh ke, meninggal ke, apa ke. So hidup kita memang macam tu. So pertama sekali, benda yang paling saya rasa meninggalkan kesan sekali bila saya hilang mak ayah lah kan. So masa actually mak saya meninggal masa umur 3 tahun. So masa 3 tahun, setahun 3 bulan setahun 3 bulan. Tapi masa tu masih kecil kan, so kita pun tak tahu apa sangat. So tapi Alhamdulillah saya tak pernah rasa saya tak ada mak, sebab ayah saya membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, which macam tak perasan pun yang kita ni tak ada mak. Tetapi Allah pinjamkan sekejap tu sampai saya SPM je. And then after SPM dia meninggal. Okay, apa yang saya cakap adalah
kalau kita ni orang yang negatif, kita, okay, bukan maksud saya tak sedih, memang akan sedih. Tapi, macam mana kita nak positifkan diri, bagi saya ada banyak kelebihannya bila Allah ambil mak ayah saya. Satu, selamatkan saya daripada buat dosa dengan mak ayah. So kat situ saya rasa salah satu rezeki saya lah. Dan anak yatim ni berapa banyak dia punya kelebihan. So itu pun salah satu rezeki. So apa saya cuba cakap adalah jangan, bila sesuatu apa pun yang berlaku dalam hidup kita kan, even though macam biasalah terkadang kat tempat kerja kau tak buat salah, orang blame kau, benda-benda macam tu kan. Benda tu nampak kecil je tapi benda tu kan buat kita stress kan. So macam jangan take it in a negative way. Memang kita akan bengang lah time tu, sakit hati apa semua. Tapi percayalah, setiap dugaan Allah bagi akan ada benda yang Allah balas. Beza je kenapa kau tak rasa macam tu, sebab kau tak pernah buka mata untuk tengok. Rezeki ni Allah bukan bagi dari segi duit, Allah bagi dari segi contoh. Saya pernah hilang kawan baik saya yang saya dah kerja lama gila. Memang orang kata sehidup semati best friend ni, and then selalu ada orang lain yang datang dalam hidup saya yang tak adalah exactly macam dia, but dia ada untuk saya. Macam tu lah. Maksud saya rezeki tu bila Allah ambil sesuatu daripada kita, Allah gantikan dengan sesuatu. Mungkin benda tu bukanlah lebih baik, tapi Allah tak akan biarkan kita ni hidup terkontang-kanting macam tu. Macam masa ayah saya meninggal pun, and then after 2 weeks lepas tu anak buah saya lahir, yang sekarang dia lah soulmate saya hari-hari. Dan benda tu buat saya tak sunyi. Memang susah lah nak terima kenyataan at first kan. I mean, saya membesar 18 tahun tu memang dengan abah saya je. Memang tak ada mak. So masa dia pergi tu memang sebulan jugalah kemurungan kan. Tapi lepas tu saya jumpa balik bila saya tengok keliling saya. I mean, Allah bagi saya family yang baik, Allah bagi saya kawan-kawan yang baik, rezeki yang tak putus-putus. Apa tu saya nak dapat, even though benda tu kecil. Macam tu. Macam benda tu kecil je. Contoh lah, teringin lah nak makan kebab hari ni, contoh. Benda tu kecil je kan. And then bila kau cakap tu, teringin nak makan kebab, tiba abang kau pergi beli kan. Itu pun rezeki. Tak semua orang ada keluarga yang macam tu. Itulah yang saya cuba cakap. Itulah yang saya cuba cakap. Hargailah sekecil-kecil benda yang kita dapat. Walaupun benda tu just macam contoh lah. Kita kadang-kadang balik kerja penat kan. Kita expect macam ada orang tanya, okey tak hari ni? Itu je, simple kan. Itu pun rezeki bila ada orang tanya kau. Ada orang yang hidup dia 30 tahun pun tak ada orang tanya. So maksud saya, tengok sekeliling, muhasabah diri. Jangan rasa diri kita ni tak cukup. Sebab bila kita fikir balik benda-benda kecil yang kita dapat, sebenarnya kita dapat lebih dari apa yang kita deserve. Betul lah. Everyday sebenarnya rezeki tu ada je dari macam-macam bentuk, sumber. Sumber bentuk daripada macam-macam bentuk. Faham lah. Bentuk. Betul, macam saya kerja kat hospital. Penat kan, kadang-kadang kerja hari-hari penat kan. Tapi saya cakap terang, dalam seminggu 3 hari, dalam seminggu, dalam 4 hari mesti kita orang dapat makanan free. Di mana tak keluar duit nak makan. Bagi orang mungkin macam lah, benda ni memang selalu. Kalau orang yang jenis tak tengok kan, diorang akan cakap, oh hospital ni memang hari-hari dapat makan free. Orang tak bersyukur tau. Tapi bagi saya itu adalah rezeki terbesar. I mean macam jimat, duit, alhamdulillah, rezeki orang bagi makan free. Penat-penat ada orang appreciate. Itulah maksud saya, buka mata, tengok sekeliling. Jangan tutup mata kita. Jangan fikir rezeki tu dari segi duit je. Tak, rezeki tu banyak benda. Betul. Nak juga cakap. Yang tengok kipas tag tu, rezeki mata. Betul tu, rezeki mata ni pun gambar. Tengok rezeki mata. Aduh, ya. Semua tu cakap rezeki malam ni. Muka minjuk. Ni selingan je yang dekat Twitter tu. Ni
rasa dah. Nadi pun hilang ayah kan. So kita orang dah tak dapat rasa dah benda tu. So untuk korang yang masih ada ni, tak payah buat lebih pun. Kalau tak boleh balik kampung, tak apa. Call selalu. Bila mak ayah message, tanya khabar. Bila ada peluang bawa pergi makan ke apa, bawa. Sebab senyuman diorang tu, one day kalau korang dah tak dapat tengok dah, regret tu tak boleh patah balik dah. Betul. Buatlah apa pun, takkan dapat dah. Okay. Kita nak start baca cerita ke? Sekejap, kita baca komen sikit-sikit tak terlepas. Boleh. Ni ada East Oxzone. Dia kata dulu tak berapa minat nak beli album sebab tak ada duit sangat. Sekarang dah beli B2B For You Inside, terus follow rapat. Sekarang pula dah dapat beli album Tazon. Tunggu album Hutan yang latest pula. Oh, ni you bias ni. Obvious ni. Obvious sangat ni minat minjem ni. Anyway, itu pun rezeki. Mungkin dulu dia tak boleh nak beli. Sekarang dia dah boleh beli dah. Betul. Ni Zaid cakap pakcik tu buat Mission Impossible ke? Pakcik mana ni? Pakcik Nadi tadi. Pakcik yang pegang kucing tadi tu. Kucing yang pegang kucing. Ni ada ni Azliana 60007096. Nama telefon. Ingat dah baca. Nama dia Melodiana. Dia cakap pasal rezeki terpijak ni, teringat pula last year saya tiba-tiba dapat TV tau. Yang tak tahu dari siapa. Bila call company yang bagi tu, orang jawab tu cakap dia just hantar je. Till now saya tak tahu mana TV tu. Tiba-tiba sampai kat rumah saya. Apa yang boleh buat? Just cakap Alhamdulillah. Tengok. Kau ada dapat mesej masuk kat Ita. Aduh. Aku minta mesti basuh, bukan minta TV tau. Habis-habis lagi mesej masuk dia. Ramai rupanya melodi yang maybe hilang mak atau ayah ni. Lagi sikit lah saya nak pesan lah. Maksudnya kalau yang sampai ada parents lagi tu kan, yang duduk jauh ke apa, kalau balik ke atau jumpa hari tu, korang just record video sama-sama, ambil gambar. Betul. Benda je lah. Betul, korang keep lah memories, keep. Sebab saya dulu kan hidup zaman yang main telefon pun tak. So regret lah. Bila saya nak tunjuk gambar ayah saya pun ada 2-3 je. Betul, sama. Gambar mak jangan cakap lah. Aku tak sempat pun tengok muka dia. So memang tak ada gambar pun dengan dia. Gambar masa baby je. Itu pun yang zaman yang macam, kalau kau tanya sekarang sampai sekarang, aku tak tahu sebenarnya muka dia macam mana. Yelah, awak kecil lagi kan. So ambil lah gambar banyak-banyak. Ambil je. Walaupun cuma muka udur ke apa, ambil je. Esok lusa itu dah pengubat rindu. Betul. Ambil, simpan. Walaupun korang tengah tengok TV, muka-muka serabai, tak apa, untuk tetapan sendiri. Saya kita jangan teruskan dah cakap macam ni. Saya tak boleh nanti ni. Itulah saya rasa nak balik kampung balik ni. Awak baru sampai KL. Saya baru sampai KL tau hari ni. So saya rasa nak balik kampung balik lah esok. Jangan. Aduh. Okay. So actually kita dah boleh start baca story kot. Ya, kita memang dah boleh start. Okay. Siapa dulu yang nak baca? Anyone ke saya nak baca? Awak nak baca? Siapa awak tu? Apa, anyone saya ke apa? Yelah, saya baca lah. Ica baca. Okay, sila. Okay, ini daripada Zarina. Saya tengok nama penuh dia apa, tapi nama dia Zarina. Okay, dia kata, "Hai sis, Assalamualaikum." Waalaikumsalam Zarina. Waalaikumsalam. Saya pun nak share sikit pasal tip rezeki untuk Melody. Baru-baru ni saya baru je habis intern dan akan bergraduasi bulan depan, insyaAllah. Satu hari tu ada terfikir juga, sejak dari tahun 1 dekat you, saya tak pernah rasa tak cukup duit untuk teruskan pengajian atau keperluan harian saya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa kerajaan negeri dan zakat daripada you. Dan saya akan pastikan duit yang saya dapat, saya akan bagi sikit dekat parents walaupun sikit. Dan sebahagian lagi,
saya akan buat simpanan untuk bawa parents and siblings ke majlis konvo. Dan baki yang lain pula untuk keperluan saya, termasuklah yuran dan lain-lain. Waktu intern saya juga dapat allowance dan sagu hati daripada pihak agensi. Itu pun saya ada berikan sedikit untuk parents dan juga masuk simpanan untuk konvo. Sekarang agak banyak juga duit yang terkumpul dan rezeki saya sekarang sentiasa mengalir, malah lebih dari cukup bagi saya. Dalam erti kata lain, rezeki saya tak pernah putus walaupun saya masih bergelar student sampai waktu ini. Kalau bukan duit, akan ada saja rezeki dalam perkara lain yang saya dapat sepanjang bergelar student. Bersyukur sangat sebab rasa diri kita ni sentiasa dipermudahkan selalu. Kesimpulannya, dalam apa pun yang kita lakukan dalam mencari rezeki atau lain perkara, kita kena sentiasa ingat dan dahulukan parents kita dari kemahuan kita. InsyaAllah rezeki kita akan diberkati dan kita akan merasa cukup meskipun sederhana. Doa, sedekah dan sentiasa membantu orang lain pun sebenarnya benda yang kita boleh buat untuk dapatkan kehidupan yang tenang dan diberkati. Doakan saya juga supaya dapat kerja sebelum atau selepas graduate nanti insyaAllah, supaya dapat bantu family dan orang sekeliling saya. Dan semoga kita sentiasa dipermudahkan dalam sekecil-kecil perkara. Amin. Yang benar, student you broke, yang sayang B2B Tiba. Sebab cerita awak menyampaikan sesuatu pengajaran, saya maafkan tiba tu. Saya suka cerita dia. Baguslah. Itulah, semoga dapat kerja cepat-cepat InsyaAllah cepat-cepat graduate Zarina. Dan cepat-cepat dapat kerja yang elok-elok. Boleh tolong orang. Okay, so siapa nak baca? Okay, next daripada Ifa. Daripada Ifa pun boleh. Salah, Ifa yang akan baca. Jangan daripada Ifa. Tak. Saya tak ada buat apa-apa sebab tak dibenarkan di situ. Okay, ini actually daripada Yuna. Dia kata, kat sini, Kak Ifa, kita dah pernah share cerita dengan Aira dan Kak Echa. Sekarang kita pergi ke akak pula Dia kata macam tu. Okay, dia tulis kat sini. Sila. Hari tu ialah hari kita kena resit exam clinical. Nervous, takut gila sebab kalau tak lulus tak boleh naik tahun depan. Tak boleh naik tahun. Kena repeat lagi tahun depan. Dah lah musim pandemik. Memang taklah nak kena hold lama-lama kat universiti kan. So, sebelum pergi fakulti tu, otak dah give up dah. Penat, risau, rasa nak nangis pun ada. Lepas tu, masa jalan kat bus stop, tiba-tiba ada seekor kucing miau-miau kat kita. Kita pun berhenti, usap-usap dia sikit. Rupanya dia haus sebab lidah dia dah keluar macam anjing haus tu. Kita bagi dia air sikit. Sedih sebab tak ada bekas. So, tang air banyak sikit tu untuk dia kat tepi jalan tu. Sambil tengok dia minum, terfikir untuk pesan kat dia, doakan kita boleh lulus exam petang tu. And long short story, Alhamdulillah kita lulus. Asalnya macam nak fail sebab tak dapat apa yang kita patut dapat. Tapi tiba-tiba Allah pemudahkan urusan. Tak adalah nak directly kata sebab tolong kucing Allah luluskan exam. Tapi insyaAllah kalau kita sayang makhluk ciptaannya, ada rezeki untuk kita daripada dia. Jangan takut hulurkan bantuan sebab kita tak tahu akan datang. Or even kejap lagi apa akan berlaku kat diri sendiri. Macam Okay, itu saja cerita saya. Itulah, tersangkut-sangkut di situ. So nampak kat sini si siapa, Yuna ni, dia tolong kucing. Kucing tu pun makhluk Allah juga. Betul. Okay, next. Dah next saya. Okay. Okay, ini dari Irtina. Hai, dia buat gelap kali ni nak bagi karangan lagi. Mana boleh kalau tak bagi karangan, every time ada melodi kan.
Saya kan penulis esei Tekar Meloti. Dah kenal lah siapa tu. Okay, for this week, saya just nak share pasal rezeki. Saya ni bukanlah kaya pun, student lagi kan. So, memang tak ada duit banyak lah. But my parents selalu pesan jangan kedekut, especially dengan family. And saya cubalah tak berkira dengan family. Kadang-kadang belanja makan and bagi hadiah ke apa kalau ada special day. Sajalah nak share my latest story. Last week, birthday my uncle and dia macam one of my closest uncle lah. Selalu belanja saya macam-macam. Beli itu ini since saya kecil. And disebabkan last week birthday dia, so saya macam nak beli something but time tu tengah broke. Lepas tu dah lah baru nak masuk new semester and macam sayang duit kak. But saya macam tak apalah, jangan berkira dengan family sendiri kan. So I bought him perfume. Few days ago, dia ada work appointment and dia singgah jauh rumah saya and guess what? Before dia balik, dia bagi duit kat saya untuk buat belanja, beli buku ke apa for new semester. Serius macam rezeki turun dari langit. So time tu saya macam hari tu baru je keluarkan duit beli birthday present for my uncle and tiba-tiba Allah bagi rezeki baru pula. Banyak pula tu. Sebab tu lah orang kata jangan berkira dengan sesiapa, especially family sendiri, sebab nanti Allah akan menggandakan apa yang kita bagi dekat orang lain. And my arwah atuk pun selalu share rezeki dia dengan family, and even dengan orang luar pun dia selalu share rezeki. Panjang lah pula kalau nak cerita about my grandfather. So itu je lah cerita saya untuk minggu ni. Sorry lah macam boring sikit story ni, tapi macam biasalah setiap minggu saya bagi esei untuk admin Meloti. Okay tu je lah. Thank you semua. Semoga kita sentiasa diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin. Amin. Okay. So, Edina ni dia punya rezeki dengan family. Tak berkira lah. Yes. Okay. Macam hamba hari ni kan. Okay. So, saya akan bacakan cerita daripada Atila Setuju. Dia kata, Assalamualaikum Maira. Hai, nak share story untuk Melody. So dia kata, Melody, hai, I nak share simple story. Hari tu terdetik nak bagi ayah I RM100. Lepas tu esoknya I dapat 5 kali ganda dari pelbagai sumber. Bos I bagi extra commission. Adik I belanja merch B2B. My mum bagi duit sebab birthday hari tu. Wow. So nak pesan, kalau ada terdetik or terniat nak buat something yang elok, teruskan je, okay? Percayalah rezeki tu akan datang balik pada kita. If not on the spot, maybe one day waktu kita memerlukan. Itu je cerita dia. Tapi betul, saya betul-betul setuju. Jangan expect bila kita, dia macam ni tau. Dia sebenarnya, sebab tu lah amount tak penting. Sebab dia dari hati. Betul. Ikhlas kita memberi, adalah Allah bagi. Allah tak bagi on the spot, betul. Tapi bila kau susah, kau tak sedar, benda tu tiba-tiba datang. Betul. Saya setuju dengan dia. Lepas tu rezeki tak seperti bila kita sedekah duit akan direzekikan dalam bentuk duit juga. Betul. Rezekinya. Kadang-kadang kawan. Kesihatan pun rezeki. Kesihatan kita. Kesihatan pun rezeki. Betul. Okay. Kita nak baca Twitter ke? Kita baca Boleh Twitter dulu lah. Kak Chan nak baca ni Saya nak baca Twitter. Oh, Twitter. Alhamdulillah, saya kan macam tu Saya lah. faham. Saya ada baca benda lawak lah. Saya tak boleh, saya nak baca juga. Baca Hidup buku. 95. Aha. Bila lah nak ada rezeki dapat suami sebetul. Tapi tak apalah, belum puas nak main dengan mak ayah. Saya cuma nak cakap, saya boleh relate. Tak apa. Tahu tak satu benda? Rezeki yang Allah bagi kat kita ni, Allah bagi masa kita dengan kawan-kawan. Allah bagi kita masa untuk kita gembira benda lain. Dah kahwin ni besar tanggungjawab dia. Betul. Esok kau dah ada anak, dah ada suami nak kena jaga. Kita dah tak ada masa nak meloti-meloti bagai ni. Betul. Tak ada. Kau
kau ingat suami aku nak layan aku Melody live ni. Kan Melody ni sampai mati. Aduh. Betul lah tu. Lagi-lagi, baca lagi. Lepas tu sini Sojung Hani can relate and bertakung air mata. Hargai mak ayah sementara masih ada. Saya paling jealous bila anak perempuan peluk mak ayah, especially masa bombu. Okay, faham. Betul. Saya pun dapat peluk mak je time kombo dulu. Tak sempat ayah nak merasa. Nak tengok Jangan throwback Nadi, jangan. Jangan. Nadi. Okey Nadi. Saya tak ada siapa nak peluk. Aduh. Oh. Sini saya jumpa username dia 1UK_7. Kalau kita tengok balik live kita ni, Allah dah susun cantik sangat. Belajar dekat sekolah, dapat kerja, tu pun dikira rezeki. Betul. Saya setuju, saya retweet. Betul. Saya ada baca ni. Di Zaid Zubir. Zaid kata, kad kesihatan tu sungguh guys, kena kuarantin ni teruk. Sehari berasa lagu seminggu. Bergayut di tingkap dah ni woi. Anyway Zaid, dah sembuh ke tu? Semoga cepat sembuh. Dan semoga cepat balik-balik rumah. Saya nak cakap satu lagi. Betul tau, kes Zaid dan kuarantin ni kan, hargailah dapat tengok matahari hari-hari. Itu pun rezeki. Serius. Kau kena kuarantin, kau tahulah perit tak tengok matahari tu macam mana. Risaulah Zaid bergayut kat tingkap tu. Kesian kat tingkap. Itulah. Tingkap okey ke? Aduh ya. Apa-apa tingkap nak share, tingkap tweet lah. Okay, Zaid lagi. Kadang-kala tawakalnya haiwan itu lebih besar dari tawakalnya kita. Melihat kepada binatang itu saja, kita sudah mampu untuk jadi manusia yang lebih baik. Okay. Oh, yang relate dengan cerita Yuna tadi. Okey, seterusnya daripada Mochi Chansup. Dia kata, rasa happy sangat-sangat sebab baru start bertubi and kenal melodi yang sangat peramah, support each other, senang share story, happy sedih sama-sama. Walaupun tak pernah jumpa tapi rasa dah kenal lama. Rezeki dapat kenal and rapat dengan orang-orang yang baik macam ni. Dia kata. Dina pun cakap dapat kawan-kawan melodi yang baik pun satu rezeki juga. Kau tak payah sedih Dina, emoji tak payah sedih. Kita patut gembira. Geram kan dia. Ini dari Jiha. Sebab tu dalam kita berdoa ni, jangan asyik doa minta rezeki yang banyak, tapi doa juga supaya Allah bagi kita rasa cukup dalam setiap apa yang kita ada. Betul. Nak bagi hadiah tu dekat komen ni, dekat orang hantar story. Tiba bagi hadiah dekat komen. Saya suka komen tu, betul. Kan. Anyway ni Daisy dia kata post minute termasuk bawah hashtag Melody. Kenapa? Tacut. Ya, you dengar. Tak apa, dia tak faham Melayu. Okay, boleh kita continue? Boleh. Okay, siapa baca dulu ni? Adakah saya dulu baca? Ya, awak lagi. Okay, ni daripada Melody Ana. Assalamualaikum. Saya tak tahu dia umur dengan saya macam mana, tapi saya bahaskan diri dia saya lah ya. Saya bukanlah nak bagi tips tapi nak share apa yang kita boleh buat if rezeki murah nak mudahkan urusan. Orang selalu cakapkan nak murah rezeki, bagi duit kat parents, bagi sedekah, derma kat mana-mana. Yang ni semua orang tahu dan patut buat pun, cumanya ada lagi benda lain yang kita boleh buat selain dua tu. Yang ini saya rasa ramai juga tahu and ada juga yang tak aware. Murah rezeki ni bukan bila kita ada duit je. Akak pun tak adalah kaya macam DSV pun. Murah rezeki ni ada banyak aspek. Bila kita rasa cukup dalam hidup kita, bila kita rasa bahagia dalam hidup tu pun semua Rezeki. Rezeki. Betul tak? Betul tak? Betul. Benda yang kita benda yang kita
boleh buat ni, kita mudahkan urusan orang lain. InsyaAllah urusan kita pun akan mudah. Contoh paling best, if korang drive, korang bagi laluan berjalan kat orang lain. Janganlah kedikut sangat kereta tu. Lagi nak masuk, lagi korang ke depan. Unless kereta yang nak masuk tu memang tak patut diberi. Bagi je sebenarnya, sebab itu kira kita mudahkan dia nak jalan. Macam kat tempat kerja pula, kita tolong workmate kita buat kerja tanpa memudaratkan kita. Macam-macam lagi lah. Akak ada share cerita akak kat TL disebabkan hashtag Great Real Kindness. Oh ni yang Peniel tu. Peniel kan. Sebenarnya akak tak pernah share cerita-cerita macam ni, tapi akak share kat sini dengan harapan sharing ni bagi impact yang positif kat semua orang. Tengah-tengah type ni, tengah type ni, tengah type kan, tiba ingat masa dengar melodi. Jangan karang cerita panjang sangat. Tak jadi nak share cerita. Korang baca kat TL je. Pendek cerita, tolonglah mudahkan kerja orang selagi kita mampu. Jangan fikirkan apa-apa balasan dari orang. Just harapkan balasan dari Allah je. Sekian, Melodi Ana. Betul. Boleh dia nak share panjang-panjang. Jangan macam ni. Jangan takut. Saya bergurau je. Yang saya suka kacau Idina je. Ada. Okay. Siapa nak baca? Saya lah orang tu ni. Oh, Nadia. Okay lah, baca lah awak. Ini dari Syaz. Hai, nak kongsi-kongsi dengan Melodi on grateful tips rezeki for blessing life. Untuk saya, nak murah rezeki nak kita jangan kedekut dengan mak ayah. Nadia. Awak pergi dunia mana? Suara awak makin hilang. Oh, sangat tu. Padahal mulut saya dah depan telefon dah ni. Okay, dah okey. Line tu. Dah okey. Sama depan telefon Okey, sangat teruskan. Okeylah, sambung balik Tak dari semula. Okey, ni dari Syaz. Hai, nak kongsi dengan Melodi on grateful tips rezeki for blessing life. Untuk saya, nak murah rezeki or nak kehidupan kita on nice flow, jangan kedekut dengan mak ayah. Duit gaji tu bagi sikit lah mak ayah belanja makan sebulan sekali. Berkat tu membawa. Kadang duit tak cukup tapi kerja dimudahkan. Kadang rasa tak cukup tapi boleh beli album. Cukup pula dia sebutkan beli album Okey, tu je cerita dia. Dia share tips lah. Dia share tips bagi duit dekat mak ayah. Jangan berkira-kira dengan mak ayah. Betul. Saya nak bulan tapi nantilah. Baca dulu lah. Kita baca. Saya ke yang baca? Saya. Nadia pun dah habis dah. Okey, saya baca lah. Okey, saya punya daripada Ain Jimat. Okey, so dia kata, Hi Admin Melody. Saya tak pandai nak bercerita sebenarnya, but I will try my best. Saya dulu bekerja tapi sekarang sudah duduk rumah 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun duduk rumah untuk jaga mak ayah. Mak saya OKU penglihatan dan sebelum ni memang ayah yang uruskan and teman mak di rumah. Nak dijadikan cerita, ayah saya kemalangan dan patah kaki. Pada awalnya saya masih bekerja, cuma sediakan makan siap-siap lah. Tapi ditakdirkan mak saya pula masuk hospital sebab masalah buah pinggang. Akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti kerja. Walaupun pada awalnya saya agak stres sebab macam tak dapat terima kenyataan, duit gaji bulan-bulan dah tak ada. Tapi sekarang saya belajar untuk bersyukur dengan setiap perkara kecil yang saya ada. Banyak benda baru yang saya cuba lepas berhenti kerja. Dulu tak pandai bawa kereta yang motosikal, maklumlah pergi balik kerja menumpang orang selama ni. Sekarang dah boleh merempit and drive hantar mak pergi dialisis. Jangan merempit. Kau pergi dialisis tu. And then dia kata, dia jual nasi ayam. Walaupun masa awal-awal tak confident sangat, tapi tak sangka saya enjoy berniaga. And then dia bergaul dengan makcik-makcik dekat Felda sebab kena ganti mak pergi gotong royong and rewang. So masa mula dulu takut sebab fikir semuanya macam makcik nak bawang. Rupanya tidak. Okay. So rezeki dia, cerita dia ni
more kepada memberi pengajaran dekat kita-kita yang tak reti nak bersyukur dengan apa yang kita ada ni lah. Tengok betapa besarnya dugaan dia. Dugaan dia besar kot. Kalau benda ni jadi kat kita, belum tentu kita boleh handle kan. Tapi the way dia positif tu, itu pun satu rezeki untuk dia. Sebab dia boleh keep on being positive like that. Betul. So semoga urusan Ain dipermudahkan untuk Ain dan juga keluarga. InsyaAllah. Okey, seterusnya cerita daripada saya. Ada 8 perenggan. So saya nak ambil nafas dulu. Okey. Good luck. Kita tidur dulu, Ifah. Okey. Boleh pula pergi tidur dulu. Okey. Okay, cerita ni daripada Kin. So, Jung Hane. Okey. Assalamualaikum Mrs. So. Kali ni saya nak hantar karangan melodi dekat Mrs. So pula. First of all, sorry sebab panjang karangan saya. Macam karangan. Memang panjang, betul. Okey, dia tulis kat sini. Sepanjang hidup, semua smooth sampai masa study asasi sains. Masa last sem, semua student kena pilih 5 pilihan nak sambung course degree apa. Saya pun dengan happy apply lah apa yang berkenan di hati. Oh, saya punya asasi sambung degree dekat uni yang sama. Tak payah apply guna UPU pun. So, sebulan sebelum sambung degree, dapat offer letter. Sangat-sangat sedih sebab tak dapat langsung pun course pilihan. Tak ada langsung dalam list. Then, few weeks sebelum masuk degree, dapat call from akak staff yang handle student asasi. Akak tu cakap, you tukar course saya lagi. Dan semestinya bukan pilihan. Of course sedih. Frust semua ada. Siap ada kawan cakap, alah, kena relong lah tu. Nak tak nak pergi juga sebab matlamat masa tu nak grad, nak sarung jubah merah. Dan 4 tahun berlalu begitu sahaja sekelip mata. Sepanjang 4 tahun tu rasa not bad juga kos tu. Banyak ilmu baru, buka mata, buka hati, redah tasik, sungai, korek tanah dan sebagainya. Berjaya grad dengan pointer yang tinggi. Berjaya ada degree. Dekat sini nak cakap apa yang kita suka tak semestinya untuk kita. Apa yang kita tak suka bukan bermakna buruk untuk kita. Allah lebih mengetahui. Sekarang dah 2 tahun grad dan new struggle begins. Susah nak dapat kerja. First job tahun 2020. Kerja kilang. Tahan 2 bulan je sebab isu kesihatan. Hari-hari expose dekat klorin. Dapat package sesak nafas, pedih mata hidung, gatal-gatal kulit. Walaupun gaji besar, pangkat tinggi untuk fresh grad, tapi kesihatan lagi penting. 9 bulan jobless, paling menyampah, buka Instagram, kawan-kawan semua buat story dekat office, pergi site dan sebagainya. Sampai satu tahap stres sangat. Kenapa dia ada ni, kerja best, gaji besar, tapi aku macam ni? Soalan tu hari-hari tanya dekat diri sendiri. So, one day, ada orang tweet, rezeki ni bukan semua orang dapat sama. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Ada cepat, ada lambat. Stop bandingkan apa yang orang ada tapi kita tak ada. Bersyukur for every small things. Bersyukur hari ni still bernafas, ada rumah, makan cukup, tidur selesa, parents still ada dan sebagainya. Start dari situ, cuba muhasabah diri dan hidup makin lama makin okey. Nak highlight dekat sini, rezeki tu boleh datang dalam macam-macam bentuk. Setiap orang ada rezeki dan timing yang Allah dah tetapkan. Dan hidup is not a race, not a competition. Just live according to our pace. Itu dia daripada Kin. Betul, saya setuju dengan ayat lah dia. Hidup ni bukan satu competition. Betul, kita nak kerja apa? Kenapa nak macam ikut orang sangat? Betul. Kadang tu mulut orang tu yang buat kita rasa macam down sikit. So, Betul. Betul. Dalam orang sekeliling. Tapi kita kena percayalah rezeki Allah tu. Betul. InsyaAllah semua dipermudahkan. Mulut orang tu tak Nampak boleh nak tu tutup semua kan. Mulut orang tak boleh tutup. Walaupun kita bernafas je, orang dah, kalau orang benci tu dia still benci. Bernafas pun salah. Kau bernafas, kau baik berhenti bernafas. Macam tu. So just teruskan hidup je lah. Macam biasa. Okay. Okay. Story buat benda lain tadi.
Okay. 15. Tak, sorry. Sebab dia orang keadaan gelabah kan tadi. So, macam, okay. Tapi saya dengar lah Ifah cakap tadi, cerita pasal tu. Saya tak ada apa nak cakap. Saya cuma cakap betul lah dia cakap tu. Betul lah dia cakap tu. Dia dah habis ke awak? Apa? Okey. Tak ada apa. Rezeki kita semua ni lain-lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang. Betul. Mungkin yang awak nampak at the outside, macam contoh ada sama orang yang macam, contohlah saya cerita dari segi K-pop lah kan, sebab itu yang korang nampak kan. Itulah dia tengok, bestnya dia ni Aisyah beli album je, boleh beli ni, boleh dapat sign call, boleh dapat ni, boleh dapat ni. First, kita tak tahu betapa work hardnya dia untuk dapatkan benda tu. Betul. Yang kedua, mungkin rezeki dia bahagian tu. Tapi bahagian lain kita tak tahu apa yang dia lalui. So, jangan pernah judge orang hanya dengan apa yang kita nampak. Jangan merasa, dan juga jangan merasa diri kita ni macam down lah, macam tak boleh apa semua. Tak ada orang yang tak boleh, semua boleh. Cuma bezanya, masa kita belum sampai, itu je. Ataupun mungkin kita ada benda lain yang kita nak buat. Jangan bandingkan diri dengan orang lain sebab korang pun dah buat yang terbaik untuk diri sendiri. Betul. Anyways, saya ada baca Melody Sheena 98. Yuna kata ada orang kenal selalu bagi tahu jangan suka susahkan orang. Tapi saya kadang-kadang rasa tak setuju. Minta bantuan dari orang tu maksudnya susahkan orang ke atau sekadar bersifat keresumbang? Apa pendapat para speaker? Okey. Pandai pendapat saya, pertama sekali saya nak cakap orang yang cakap kat awak tu jangan kawan dengan dia. Okay? Itu yang pertama. Sebab kita sebagai seorang kawan, kita tak akan merasa kawan kita ni menyusahkan kita. Betul. Sebab kalau kau betul kawan, lainlah kalau dia memang perangai macam lepas RM1, RM2, lepas RM2, RM50, lepas RM50, RM100, tak habis kau. Tapi kau tak tahu duit tu pergi ke mana. Itu lainlah cerita. Itu mungkin kau yang patut jangan kawan dengan dia. Okay, tapi let's say lah kan, sebab kita sebagai kawan ni, siapa lagi dia nak tengok kalau bukan kawan dia. I mean, benda tu bukanlah menyusahkan orang. Dan pada pihak yang diminta tolong tu pun, kalau rasa tak boleh tolong, tak perlu tolong. Betul. Tak perlu tolong. Kalau rasa tak boleh, tak mampu, sorry. Tapi jangan cakap benda-benda yang bila kita tak boleh tolong secara fizikal, tolonglah secara mental. Jangan cakap benda-benda yang macam ni menyusahkan orang lah, apalah, tak perlu. Tak nak tolong, dah diam je situ. Okay? Maksudnya minta tolong tu jangan orang kata terlalu melampau lah. Macam Aira cakap lah, kita dapat RM1, korang RM50. Kalau orang kata peribahasa kita dah bagi posa, dah bagi petis tak apa. Betul. Saya tak cakap lah, mungkin ada orang yang betul-betul susah, yang hari-hari dia perlukan bantuan semua kan. Tapi apa saya cakap adalah, satu lagi untuk orang yang suka minta tolong ni pula, jangan ambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Betul. Sebab ada orang dia tak reti nak tolak. Ada orang tak sampai hati lah dia minta tolong tapi tak tolong. Ada orang tapi sebenarnya dia sendiri tak ada duit. Tapi awak janganlah ambil kesempatan. Pastikan bila awak minta tolong tu bila waktu yang awak betul-betul perlu je. Okey? Itulah pendapat saya. Tiba. #tiba. Okey, seterusnya tweet daripada Fatihah Majid. Dia kata jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kasut setiap orang tak sama. Betul. Kasut saya saiz 8. Kasut saya mungkin kasut bata je. Tak pakai kasut mahal. Kasut kita semua lain. Ini L cookies nak peluk Ain dan semua. Yelah, saya kalau Ain tu ada, saya pun nak peluk dia lah. Saya nak cakap kat dia, you did very well. Saya tak kenal awak, but I'm proud of you. Betul. Walaupun saya tak kenal kan. Tiba sedih. Tiba. Okay, kita ada cerita lagi kan? Ada. Saya ada dapat DM juga. Baru dapat. So, baca yang ada dulu lah. Awak kajilah dulu DM tu. Saya baca dulu DM. Sila. Awak nak baca dulu kan? Sila. Ke awak kata awak nak baca seorang? Saya nak kaji dulu. Awak baca yang lain-lain dulu. Siapa? Awak nak kaji. Okay lah. Sementara tu saya baca dulu lah.
daripada Baca lah. Melody 2. Kak Su yang bagi saya hadiah tadi tu. Ni cerita dia. Tiba nak bagi tahu orang tu dah bagi hadiah kan. Okey, dia kata sebenarnya akak tak ada tips sangat. Cuma apa yang akak amalkan dari dulu lagi, jangan kedekut dengan orang lain walau RM RM1. Akak pernah rasa hidup susah lagi-lagi lepas ayah akak meninggal. Hidup kami satu keluarga berubah. Akak cari kerja, akak sara mak akak. Sebab masa tu akak seorang je yang belum kahwin. Masa akak kerja tu, segala apapun keperluan mak akak semua akak berikan. Nak apa-apa ke nak sentiasa murah rezeki. Jangan berkira dengan mak ayah. Walaupun kita tak ada banyak duit, apa yang kita ada kita bagi je. InsyaAllah akan datang rezeki yang lebih banyak lepas tu. Sekarang ni akak ada buat bisnes. Akak masih juga amalkan benda yang sama. Bisnes sambil bersedekah. Akak masa mula-mula bisnes, akak dah tanam ke dalam hati, akak nak bersedekah. Bukan nak ambil untung yang banyak. Akak selalu minta customer akak doakan akak. Semoga pemudah urusan akak untuk dapat zuriat. Itu je yang akak nak. Lepas tu akak bela kucing selepas je akak kahwin setahun. Lepas tu bila akak bela kucing ni, akak sedar sesuatu. Rezeki akak tak pernah tak ada. Sentiasa ada. Tapi bila ada makcik bawang pertikaikan kenapa bela kucing, sebab tu susah nak mengandung tu, akak terkilan. Bagi akak rezeki tu datang dengan pelbagai cara. Mungkin belum rezeki akak nak ada anak, tapi Allah bagi rezeki lain yang lebih banyak. Kesimpulannya, bila ada rezeki lebih, janganlah kedekut dengan orang lain, terutama ibu bapa atau apa saja. Sebab bila kita memberi, insya-Allah Allah akan balas balik apa yang kita bagi tu berkali ganda. Dia kata thank you and sorry, terpanjang pula. Macam tu. Anyway, Kak Su, kita orang doakan Kak Su semoga dipermudahkan untuk dapat zuriat. Dan juga jangan dengar lah apa makcik bawang tu cakap, nama pun bawang. Apa? Tak logik. Kan? Tak logik langsung dia punya membawang tu. Itulah tiba kucing kena. Kucing. Orang tu Sama lah kucing tak bersalah. Saya harap kucing tu kuat semangat. Hidup kucing. Kucing tu ada apa-apa tak? Aduh. Okay. Kita nak baca cerita lagi ke? Ada daripada Nadi boleh kan? juga. Saya ada satu. Oh. Aisyah, okay. Nadi pun ada satu. Rifa pun ada satu. Kau nak baca cerita ke baca Twitter ni? Tak cerita. DM. DM yang kita dapat. Okay, siapa baca dulu? Sila. Saya punya. Baca. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Cerita saya daripada Najihah Fauzi. Okay, saya nak share tips. Nikmat dan rezeki ni bukan hanya duit semata-mata, tapi ada orang-orang yang baik di sekeliling juga adalah blessing sebenarnya. Macam having Melodies in my life. Really grateful for that. Also kebahagiaan dan ketenangan juga adalah satu nikmat. You know, when you do just one small act of kindness, contohnya pagi-pagi nak pergi kerja, dia nampak ada kereta nak masuk, kereta juga, then you bagi laluan dia masuk dulu, lepas tu dia angkat tangan and saling tukar senyuman. Trust me, you will feel at ease, rasa tenang sebab dah mulakan pagi dengan benda-benda yang memberi kebaikan kepada orang. Just a small act of kindness can change your whole day. One tips untuk selalu rasa cukup dengan apa yang kita dapat, kita ada, kena selalu tengok orang yang lagi susah, lagi kurang dari kita. Bukan untuk riak atau sombong, tapi untuk kita lebih menghargai apa yang kita ada. Sekian. Betul. Setuju. Saya setuju. Saya setuju 2.0. Saya pun setuju. Aduh. Semua setuju. Saya baik semua setuju. Takutlah tu. Alright, okay. Seterusnya. Next. Seterusnya Ifa baca. Okay, Ifa baca daripada DM yang baru diterima. Nama dia Ed punya cerita as student lah. Seperti kita tahu, solat duha dan solat tahajud ni pembuka rezeki. Perasan bila amalkan semua tu, Alhamdulillah keputusan pelajaran memang elok. Lepas tu kan selalu kalau exam penting dapat straight A. Ini kita tak boleh dapat hadiah penghargaan lebih.
Straight A ni kita boleh dapat penghargaan lebih. Macam pelik pula cara Ifah baca. Dapatlah anugerah tu. Itulah Ifah. Itulah baru baca DM kan. So macam okay Ifah teruskan Okay. Dapatlah anugerah tu. So memang rezeki tu melimpah ruah lah. Sebab mula keputusan cemerlang, lepas tu dapat pula duit. Okay. Ada pesanan juga untuk melodi tercinta. Dia pesan korang banyakkanlah berdoa. Memang betul kata-kata doa itu senjata orang beriman. For those yang tak pernah merasai keajaiban doa tu, cubalah ambil masa untuk doa apa yang korang nak. Memang Allah akan makbulkan. Tak makbulkan pun jangan sedih. InsyaAllah akan dapat dekat juga akhirat. Time tu exam tau. Target untuk dapat pointer for flat untuk matrik. Tapi tak expect pula since rasa effort kurang. Tapi miracle betul. Allah bagi juga for flat after desperately berdoa. Memang pun orang cakap Allah memang nak hambanya kembali cari dia time susah. Itulah after doa sepanjang, tunggu result tu kan nampaklah yang Allah bagi juga for flat. Alhamdulillah. Last, hopefully semua yang join ni doa sentiasa dimampukan Allah ya. Semoga juga sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Lah, kalau kita nak apa-apa, kita doa lah. Betul. Juga tanya. Ya, Tanya dapat result bagus. Betul. Itu rezeki tu. Tengok saya. Sedih. Kenapa? Okay. Eish. Okay. Next. Lagi. Oh, kita terus Terus. Okay, ni Nadia ada dapat DM. So dia tak nak expose lah diri dia siapa. So Nadia akan terus baca dia punya story. Bisa. Just wanna share a short story. Biasalah kan musim sekarang banyak sangat orang minta bantuan. And kalau siapa nak tolong boleh berinkan. Okay, so my mum ni pesara guru. So dia memang lapang sekarang. Asyik tengok Shopee je. Okay, tu bukan main point sebenarnya. The main point is my mum ni memang dah biasakan letak satu tabung or bekas gitu dekat atas kaunter dapur. She told my whole family that bila-bila je boleh letak. Tapi lagi after letak time subuh and hari Jumaat. Tapi biasanya I and the siblings letak tak ikut time pun sebab memang tak ingat nak letak time subuh. Okay, so kegunaan duit tu ialah contoh bila my dad nak pergi solat dekat masjid. Setiap hari dia akan ambil duit dari dalam tabung tu untuk sedekahkan dekat masjid. And sama juga kalau ada orang yang datang minta sedekah dekat rumah, kita orang memang ambil duit dalam bekas tu. So kiranya lantaklah siapa-siapa pun yang bagi sedekah tu, semua ada saham sedekah. Hari tu my mum add only sikit sedekah yang baik tu. So my mum akan hantarkan maklumat yang nak disedekahkan tu dalam group family. Lepas tu suruh letak duit banyak mana yang nak bagi. So biasanya pagi Jumaat my mum akan ambil duit tu dari dalam tabung and tambah duit dia or my dad baru bank in. Kenapa bank in pagi Jumaat? Sebab tak kira lah kita orang letak duit dalam bekas tu hari apa pun, kita orang akan dapat pahala sedekah di hari Jumaat. Satu lagi, bila hari raya, my mum akan minta duit dari anak-anak untuk bagi dekat my grandma. Maksudnya duit raya tu bukan dari my parents je, but dari kita orang sekali. Setiap tahun memang kita orang buat macam tu. Tak kisahlah letak berapa ringgit pun sebab tak ada orang tahu pun. My little sister pernah letak RM3 je, but it's okay, setiap tahun nanti bertambah. Kita orang akan letak duit and then pas sampul tu, so tak tahulah everyone tu letak berapa ringgit. Faham ke tak sorry lah kalau tak faham. Okay, so kesimpulan dia, my family tak kaya but tak adalah miskin, biasa-biasa je. All my siblings tengah belajar, so nak cakap ada siblings ulu duit pun tak cukup. But kita orang tak pernah rasa susah. Nak makan apa boleh beli, nak makan apa boleh beli, nak beli apa boleh beli, nak tu nak ni semua dapat. Rasa berbeli pula aku baca. Tak pernah rasa kesempitan. Nak cakap tak semestinya kaya baru boleh sedekah, asalkan
rasa ada rezeki lebih hari tu boleh bagi je. And tak miskin pun satu nikmat juga. Walaupun tak kaya, tak miskin tu jauh lebih baik sebenarnya. So memang kena bersyukur. Gitu. Sorry cerita tak ada kaitan langsung dengan B2B or apa-apa merch. It's okay, tak apa. Ni kita cerita pasal rezeki. Tak semestinya kena berkait dengan B2B ke apa. Betul. Sebab kita orang pun tak cerita pasal B2B kat sini. Okay, kita je. So, baguslah parents dia. Dia sediakan dah ajar anak-anaknya dah untuk sediakan satu tabung. And bila-bila masa je boleh letak duit dalam tabung tu. Bagus. Boleh dipraktikkan, kita boleh juga. Betul. Kita dah habis ke semua? Semua kita dah baca ke? Ni dah habis. Saya punya pun dah. Ifah dah? Dah habis. Nadi pun dah. Okay, Nadi pun dah. Mari kita ke Twitter. Tiba. Okay. So, saya baca dulu. Di Zaid Zubir, dia kata, semoga semua perkara yang terjadi itu rezeki. Walaupun kadang-kadang kita buruk, tapi kena ingat Tuhan izinkan perkara itu berlaku. Jadi logiknya, kerana Tuhan itu maha indah, sudah pasti ada yang indah baliknya. Dalam duka ada suka, dalam payah ada mudah, dalam buruk ada indah. Gitulah madang Ustaz pada malam ni. Dalam mangkuk ada Maggi. Saya nak masak Maggi. Macam mana awak tahu? Saya tak sempat makan. Okey. Lagi? Ni daripada Chas. To all Melody students, jangan rasa down atau cemburu bila tak dapat beli album atau pergi konsert. Maybe ini bukan masanya. Tapi insyaAllah dengan study smart and dapat kerja, pegang duit sendiri, anda mampu untuk beli semua tu. Betul. Your time will come. Okay, itu satu. And satu lagi, know your priority. Betul. Tak apa. Benda ni semua Dunia. bahasa lain dia sampingan di dunia je. Banyak lagi awak nak kena buat dalam hidup. Awak utamakan apa yang penting untuk diri awak dulu. Betul. Jangan rasa down. Awak masih student. Banyak benda awak nak belajar lagi. Okay. Lepas tu Share. saya nampak tweet Yuna sebab di atas sekali dia kata dia nak share berita gembira. Alhamdulillah Melody ini selamat tamat pengajian and dapat kerja before convo. Syukur sangat-sangat. Doakan saya dapat persekitaran kerja yang positif dan supportive. Cuma kena tinggal sendiri. So rasa risau sikit. Wah, dah dapat kerja gitu. Rezeki dia malam ni. Betul. Alhamdulillah. Anyway, ramai yang cakap pasal kucing tu tak salah. Itulah. Kesian makcik ni pun. Kehadapan kucing. Kehadapan kucing, awak kuat semangat, okey? Lepas tu Ustaz pun ada bagi gambar kucing ni comel je kucing. Dia dapat kucing. Ni, saya nak baca ni. Macam apa tu? Yuna ada pesanan untuk Kak Su. Kolak Kak Su terlepas saya bacakan lah. Allah sampai hati makcik tu kata kat Kak Su macam tu. Tak ada kena mengena. Saya sebagai member kelab pecinta kucing akhir by Kak Su side. Jangan dengar kata mereka. Diorang tak kenal Akak. Akak is an amazing lady. You are a good sister to many younger Melos here, including me. Betul. Tadi aku hati betul dengan situ. Aku dendam dah. Aku ingat aku nak tengok lah muka makcik tu. Kalau ada muka makcik tu, soalan aku. Aduh, ya Allah. Ipa penat ke tu? Gelak. Taklah Zaid ada tweet lagi. Dia kata, sini Ana bukan dari keluarga yang sedang-sedang. Jauh sekali berada. Tapi Ana suka ayat mak dia setiap kali. Walaupun makcik ni susah, tapi Tuhan bagi kaya rezeki kot lain. Mereka orang laut, berniaga hasil laut di pasar, tapi tak pernah dengar mengeluh susah. Begitulah. Betul. Kadang kita kalau jumpa dengan orang tua yang betul, dia punya nasihat tu orang kata boleh sampai ke hati.
Betul. Lepas tu lagi ni a cute carrot. Yuki_7. One Yuki_7. Semoga kita istiqomah untuk solat duha dan tahajud. Tak boleh setiap hari, tak apa. As long bila kita teringat, kita terus buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul. Kita nak Allah bagi something. Betul. Saya baru teringat satu benda yang saya amalkan tau. Sebelum ni, biasalah kita ni bukanlah Muslim yang perfect kan. So saya belajar satu benda. Saya ada beberapa benda yang saya amalkan. Antaranya adalah lepas saya amalkan ni, saya rasa rezeki dan doa saya lebih didengari dan dimurahkan lah. Maksud saya bukan dari segi kewangan je lah, daripada orang sekeliling dan sebagainya. So yang pertamanya, saya amalkan ayat 1000 dinar setiap kali lepas solat dan setiap kali saya keluar masuk rumah. Ayat 1000 dinar tu singkat je, nanti korang try je hafal. Saya pun tak tahulah, sebab saya ni bukannya orang yang tahu sangat agama ni, tapi saya just amalkan je sebab saya rasa doa tu singkat dan senang baca. So saya amalkan sebab selalu dalam doa pun kita ada selit ayat 1000 dinar. Kalau korang dengar dekat masjid-masjid baca doa lepas solat tu kan, solat jemaah tu selalunya ada ayat 1000 dinar diorang selitkan dalam doa tu. So saya pun amalkan dan sangat-sangat berbeza hidup saya selepas tu. Lepas tu perkara kedua saya hafalkan, ini kalau cerita pasal solat lah. Bila kita solat subuh kan, kita baca doa kunut kan. Betul. Lepas baca doa kunut, berdoa. Bukan saya suruh berdoa masa lepas solat tau. Berdoa selepas habis baca doa kunut, sebelum kita sujud tu. Serius, lebih makbul. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi Alhamdulillah doa saya tak pernah Allah tak dengar. Cepat atau lambat je lah, tapi saya rasa macam dia dengar bila saya berdoa time tu. Saya rasa doa time subuh ni lain sikit tau. Sebab suasana sekali kot. Betul. Lepas tu keluar masuk rumah juga saya amalkan ayat kursi. Sorry. Ayat kursi. Ayat kursi satu lagi. Betul. Memang kau rasa lindungi, kau rasa rezeki lebih murah, amalkan je lah. Ayat 1000 dinar pun tak susah pun. Slow lah. Letak je dalam wallet ke apa kalau rasa susah nak hafal. Sebab pendek je. Dia 3-4 ayat je. Sangat pendek. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Memang meninggalkan kesan lepas saya hafal. Betul. And oh my God. Okay, lagi kita nak baca apa? Anyway, kita dah sejam 15 minit Betul. Betul, ya Allah. Tak sejam. Anyway. Aku banyak anyway aku kan. Itulah. Orang mesti asyik marah. Tak anyway cakap je. Bukan. Anyway awak. Bukan. Saya cuma nak cakap, okay. Space tajuk ni pasal tips kan. So saya bukan prepare lah. Ini saya punya tips lah. Tips untuk murah rezeki. Saya ada beberapa tips yang saya boleh share. Daripada apa yang saya nampak dekat orang sekeliling dan juga diri saya sendiri. So yang pertama adalah bersyukur dengan setiap kemanisan dalam hidup ni, walaupun sekecil-kecil kuman. Sekecil-kecil kuman, asal gagap. Sebab bila kita buka mata untuk lihat perkara yang kecil ni lah, rezeki kita akan bertambah luas. Okay, macam saya cakap tadi lah, benda simple je. Pergi kerja, penat. Balik kerja tiba-tiba, kakak dah masak. Itu pun rezeki. Percayalah, itu pun rezeki. Biasakan diri nampak benda kecil dan bersyukur. Betul. Biasakan diri cakap Alhamdulillah dengan benda kecil. Sebab kalau kita tak appreciate benda sekecil-kecil kuman ni, kita tak akan nampak benda yang besar jadi dalam hidup kita. Betul. Once in a while, stop kejap diri kita dari mengeluh. Tengok sekeliling. Tengok, oh Allah bagi aku ni, Allah bagi aku ni. Benda kecil je, walaupun benda tu kau hari-hari ada. Contohlah kat rumah ada laptop. Oh Alhamdulillah, ada orang laptop pun tak mampu beli. Itu je, benda kecil je. Tengok atas meja ada album. Oh ada orang album pun tak boleh beli. Alhamdulillah. Benda macam tu je. Itulah maksud saya sekecil-kecil kuman. Rumah ada air pun bersyukurlah rumah ada air.
Betul. Nanti pun ada air. Betul. Ada orang yang masih merana air tak muncul. Okay? Itu saya satu. boleh relate lah dengan Aira cakap. Kena benda, maksudnya sekecil-kecil benda. Macam saya punya kerja involve dengan customer, involve dengan logistik. Kadang-kadang bila barang kita tak dapat nak keluar hantar, macam ada certain customer, oh tak apa dia boleh tunggu, oh tak apa dia boleh ambil sendiri. Itu pun macam Dah bersyukur lah. tak rezeki. Customer faham, customer tak marah. Macam Betul. benda-benda hari-hari kita dalam hari-hari harian sebenarnya. Macam kalau kerja saya ada share pasal ada baby yang meninggal hari tu kan. So okay, actually saya cerita sikit lah ringkas. Actually baby tu lahir sangat sihat. There is one baby kat hospital saya yang lahir sangat sihat. And then suddenly orang ward call saya. Anyway, saya MA sebab tu diorang call tau. Sebab kalau emergency, kita orang yang dekat emergency ni kena naik untuk support. Macam tu lah. So diorang call, diorang cakap, Aira, code red. Code pink. Code pink tu maknanya bila baby ni, bila diorang perlukan bantuan dan that patient tak bernafas dan sebagainya lah. Ada masalah yang diorang perlukan bantuan lah. So saya pun macam okay. Tapi expectation saya adalah maybe that dia punya oxygen drop ke apa, something like that lah. Sebab dia baby. Pink adalah untuk kanak-kanak. So saya fikir baby. And then baby ni baru je tak sampai 1 hari, baru berapa jam lahir dan dia lahir sangat sihat. And then suddenly bila saya naik, saya nampak baby tu biru tak bergerak. And then masa tu baru saya sedar yang memang baby tu memang dah tak ada langsung. Lepas tu saya tengok oksigen dia memang tak ada langsung. Dan dia punya heartbeat pun 48 macam tu, which sangat rendah lah. Lepas tu nak dijadikan cerita, and then kita orang keep CPR dia apa semua ni for almost 10 minutes. Dan SpO2 dia naik balik sampai 100. Dan dia punya heartbeat pun dah 18 something like that. Kiranya dah normal lah, dah okay. And that time, even though I know that baby tu maybe takkan survive for even 2 to 3 days pun, tapi masa tu saya rasa syukur sangat, at least berjaya naikkan dia macam tu. Dan memanglah berita buruk dia, baby tu tak selamat pun at the end. Tapi apa saya cuba cakap adalah, that time saya rasa macam Allah je tahu lutut aku nak jatuh macam mana masa tu tengok baby tu. Tapi berjaya juga dalam keadaan kita orang semua tengah terkejut ni. Berjaya juga kita orang naikkan SpO2 dia. Sebab masa tu tak ada doktor langsung. Memang kita orang yang MA, staff nurse ni, budak nursery je yang ada. So kita orang berjaya buat dia kembali tu sampai doktor sampai tu. So kita orang sangat bersyukur lah kat situ. Mungkin hari tu bukanlah hari yang baik untuk kita orang, tapi bila fikir-fikir balik, that parents cakap terima kasih sangat kat kita orang tu. Nampak benda tu kecil, tapi bila dia cakap terima kasih tu, betapa dia, sebab kita ni rasa bersalah tau. Kita rasa sebab kita baby tu tak survive dan sebagainya kan. Tapi bila dia thank you, korang dah buat yang terbaik untuk anak dia, even though sekejap, tapi anak dia berjaya survive sekejap apa semua. So benda tu, nampak ayat tu macam simple je, tapi saya bersyukur sebab dia cakap benda tu. Sebab dia cakap benda tu lah, saya dah tak blame diri saya sampai hari ni. Kalau tak, sampai hari ni saya masih blame diri saya. Sebab saya yang lead situation tu masa tu. Macam cerita saya tiba jadi panjang pula. Kenapa tak habis lagi ni cerita Aira? Aira ada lagi satu cerita ke? Tak cerita dia lah tadi. Oh, cerita tadi. Saya tak juga. Tak ada. Saya kan tengah nak berkongsi tips tadi. Baru sempat share satu. Tiba cerita panjang. Gila. Kalau saya sambung share tips. Yang tadi tu saya cakap bersyukur dengan setiap kemanisan tu lah kan. Setiap kecepuman tu. Yang kedua, berkongsi rezeki. Sebab kena ingat satu benda. Setiap rezeki yang kita terima tu, walaupun gaji kita, ada bahagian orang lain. Bukan kita je. Betul-betul. Itu Mak Ifah cakap lah. Betul. Walaupun Ifah cakap tadi, kadang rasa tak cukup. No, bila kau share dengan orang lagi, kau rasa cukup. Percayalah. Tak perlu melebih. Sikit je. Share dengan orang apa yang mampu. Sekadar belanja makan. Lepak mamak kau bayar. Benda macam tu je. Simple je. Belajar untuk memberi.
juga. Berkongsi. Jangan menjadi penerima je. Belajar untuk berkongsi. Hari ni hari aku, esok lusa bila aku tak ada duit, kawan yang aku belanja roti canai, yang itu tolong aku balik. Faham tak apa saya cuba cakap? Macam itulah cara Allah pay back kita punya kebaikan. Silau belanja roti it's not on the canai, spot. dapat KFC. Macam tu contoh dia. Allah akan bayar kita berlipat ganda. Tapi masa kita dapat KFC tadi tu, kita tak sedar. Sebab tu saya cakap tengok sekeliling. Sebab tu saya cakap tengok sekeliling, tengok benda sekecil-kecil tu. Oh Alhamdulillah, tak sangka hari ni ada orang nak belanja KFC. Macam tu. Betul. Okey. Yang nombor 3-nya, jangan berkira. Bila kita murahkan hati kita untuk bantu orang sekeliling kita dari segi kewangan ke, even masa. Contohlah, kawan ni dia kata, stres lah hari ni, boleh tak dengar je nak luar. Dari segi masa ke, insyaAllah Allah beri rezeki yang sama dengan kita. Saya, masa ni pun salah satu rezeki yang bukan semua orang dapat. Masa. Betul. Lepas tu, rezeki paling besar sekali, ini nombor 4 lah tips saya. Bagi orang makan. Rezeki belanja orang makan ni, dia punya pulangan berganda-ganda yang kau tak tahu, yang macam, sebab aku belanja dia makan roti canai yang RM1.2 hari tu je. Macam-macam benda kau dapat balik. Esok kawan ni belikan ni, esok kawan ni belikan ni, esok kawan ni belikan ni. Lepas tu, macam biasalah macam yang korang cakap tadi, bersedekah. Bersedekah tu bukan pada nilai, pada ikhlas hati. Kalau boleh setiap bulan tu buatlah sesuatu yang bersedekah. Bukan pada nilai, tak kisah RM1 pun tak ada masalah. Asalkan kau sedekah. As long as kau ikhlas. Jangan risau. Allah tak tengok amount. Allah tengok hati kau ikhlas ke tak. Betul. Dan macam yang kita cakap tadi, last sekali, jangan bandingkan rezeki kita dengan orang lain. Sebab yang kita nampak kat orang sekeliling kita ni hanyalah baiknya. Kita tak tahu apa buruk yang dilalui dalam hidup dia. So rezeki kita semua bahagian lain-lain. Dan jangan pernah rasa diri kita ni, engkau lah yang terpaling sedih sekali. Tidak. Ramai lagi orang ada dugaan lebih besar daripada kau. Tapi bila kau tengok dia, serius lah hidup kau sebenarnya macam ni. Tapi kau tengok dia kat luar tak macam tu pun. Macam tu. So belajarlah cakap Alhamdulillah setiap hari. Betul. Dia ada yang tidur ke tu? Tak tidur. Berani korang tidur kan saya cakap. Mana? Saya cakap, dia tanya. Saya terhibur lah ada orang cakap sesuatu ni. Aku pun kata kan. Sebab dia rela. Dia kata ni kalau pasang melodi guna speaker, mesti parents speaker tengah dengar ceramah. Mesti terdetik. Masya Allah, salihah betul anak aku ni. Aduh. Alright. Okay, dah pukul 12 dah. Saya ada cakap. Kunut tak bida'ah ya guys. Siapa kata bida'ah, anak sebat. Garang ustaz ni. Dah baca. Pandangan gaya kat tingkap. Tengok Fatihah Majid kata, betul-betul sekecil-kecil mana pun bersyukurlah. Orang belanja air minum, air sikat tepi pun kena syukur. Syukur? Apa syukur? Biasalah guys, orang penat macam ni lah. Syukur. Even susah payah nak buka getah dia. Gitu. Nampak getah menjadi isu. Babak betul ni. Yalah, kadang-kadang pendam juga dengan Anir tu. Bila kata ikat tepi, dia ikat penuh. Anir tu ada personal kan dengan awak sebenarnya. Mana tahu dia ikut tengah ke tak sangat. Lepas tu awak contact dia. Ada ni Kalisha. Dia kata, good sharing for tonight. Stop comparing yourself with others. It won't satisfy you, but will make you even more insecure with yourself. Rezeki kita berbeza, nikmat yang kita dapat pun berbeza. Selalulah bersyukur dengan setiap kemanisan yang ada. Banyaklah cerita yang bagus malam ni. Betul lah. Aku orang baca lah pula. Nadi jangan tidur baca. Ini nampak dari Sonjong Hani, hospital playlist in real life. Kisah Aira tadi pasal baby tu. Iyalah. Betul. Masa saya tengok episod yang tu kan tiba. Yalah, saya tak nak cerita nanti tak habis lah. Tapi awak nak share apa salahnya?
Taklah, saya cuma masa tu saya nangis teruk lah yang kes baby tu. Bukan yang masa kes baby tu je, yang kes yang masa perempuan tu tengok dalam bilik and some family dia tak selamat, and satu lagi ni ada berita baik. Masa tu Oh, dia sedih dalam dulu. masa yang sama kan? Kenapa kita cakap pasal drama kat sini? Okay. Ni. Melody Tina 98. Dia kata Melody Charm. Kita boleh share everything with each other. Just so we can be our mood, strength and support. In case they are in search of one, I'm so blessed tonight to know that there's people who can make me feel so soft-hearted. I feel so loved by all this advice. Ini dah dari Ustaz. Disebabkan malam ni sembang pasal tips tambah rezeki, malam ni Ana buka peluang bersedekah untuk Melody semua. Siapa-siapa nak belanja Ana figura baru, bolehlah Ana terima dengan rata buka. Apa? Apa ni? Yuna, inilah contoh orang yang mengambil kesempatan. Apa korang dengan Ustaz saya tweet balik kat dia, tolong delete Tweet. okay. Aduh. Daripada yang mati. So siapa kata stand for K-pop melalaikan kita yang corak kehidupan kita. Saja je. Bila kita dah nak habis je, tiba-tiba participant kita bertambah sedikit. Walaupun sikit sikit lah, Alhamdulillah. Ada. Dia tak ada. Anyway, thank you Zaz. Sambil tunggu bas dia dengar. Saya nak tanya, tengah tunggu bas mestilah pakai earphone kan? Apa perasaan dengan suara saya kat earphone? Cukup dekat tak? So, rasanya jam pun Dah menunjukkan pukul 12. Kan, 12 biasa. Wah, kita lama malam ni. Itulah. Baguslah kita semua ni mungkin topik-topik agama mendekatkan kita lagi tiba. Aduh. Jangan lupa nanti So, nanti lepas kita dah habis ni, kita akan announce winner. Ada winner di situ. Pemenang dia. Jangan lupa di situ. Nanti kita akan ada meeting selepas ni. Kita orang meeting untuk memikirkan siapa yang akan menang. Dan Orang juga akan buat saya Zoom nak meeting. untuk semua yang selalu setia dalam 4 episod ni, yang sentiasa hantar story, yang sentiasa tweet hashtag Melody ni, saya sangat-sangat appreciate tau. Dan saya masih tengah memikirkan, kalau doakanlah saya murah rezeki, ada rezeki, adalah benda ni untuk korang. Apa Gitu. Tengok lah, mungkin ada yang dapat rumah, ada yang dapat BMW. Tengok lah, depends pada rezeki mah. Tapi yang mesin tu tak tersenarai kan Aira. Mesin basuh tak ada. Mesin basuh tak ada. Dapat 12 tutup kat sini ban. Aduh, saya kan ada orang cakap ironi mochi. Dia kata dengar suara korang dekat earphone sampai nak tertidur. Comel je suara. Apa comel? Masa kan tipu. Suara saya kadang-kadang orang confuse kot. Laki ke perempuan? Awak perempuan ke? Entah. Aduh. Ifah tipu sangat. Ni IG Mike kata, it warms my heart Melody tonight. Stay strong, Ain. Aira, saya ada satu permintaan daripada Yuna. Saya suka sesi malam ni. Janganlah habis. No, don't end here. I still want episode 4 to keep going. Saya boleh tu going. Cuma yang 3 orang ni ada tenaga lagi tak? Ni dah Okay je. Tapi saya dengar ada beberapa suara yang lemah di sini. Saya kalau cakap pasal rezeki ni, saya banyak cerita saya boleh share. Saya menahan diri daripada berkata-kata je. Saya okey je walaupun saya mesti nak tidur dah. Saya bangun daripada pukul 5 pagi tadi, belum tidur. Faham-fahamlah kat situ. Dah tak Saya tertidur kata tadi. Aira gaya sembang macam dah tukar profession.
kot lah ada rezeki. Saya pula bertutup macam Nilofa tu. Doa-doakanlah. Mana tahu? Tiba. #tiber. Ciber. Kalau ia pengantuk 3 orang ni kan, respon lah bila aku cakap. Lah saya kan tak ngantuk. Saya Ini apa saya tempat ada tweet cute Karen. Terima kasih untuk pengalaman dan tips yang menarik yang tak boleh dibayar dengan duit. Ni pun rezeki. Thank you. Alhamdulillah. Tapi awak nak bayar, awak boleh DM saya minta nombor akaun. Tengok. Aduh. Dia nak beli mesin basuh tu. Korang tengoklah Yuna cakap apa. Apa? Aira jadi melodi solo DJ, please dekat space. Pergi Aira, pergi. Bila dia sebab tu yang lagi 3 orang ni macam ngantuk kan. So dia nak Aira je. Aira, come on. Lepas tu buat space alone. Yalah, tak apalah, kita akhirilah topik kita Dekat hari yang ni. bermula ada pun akhirat. Dekat yang bertemu ada yang berpisah. gitu. Tiba kan mesti. Itu macam Ini macam biasa, sebelum kita akhiri melodi kita ni, saya kan mesti ada quotes of the day saya kan. So sila. quotes saya hari ni jangan semalam tak tidur, 2 pagi terjaga sebab nak fikir quotes tu. Kau ada? 2 pagi terjaga sembahyang tahajud tau. Itulah, leka. Dah bila nak ikutnya. Raya saya nak cakap ni apa ni ya? Okey. Rezeki datang dalam berbagai cara, bukan hanya pada duit dan harta. Buka hati untuk lihat perkara yang baik, insya-Allah kita akan rasa manisnya rezeki yang sekecil-kecil kuman itu. Itu je quote saya. Okay, bagi bunyi kipas dulu. Okay, jadi ni dah kata penutup Kata penutup lah tu. Terima kasih untuk semua yang sudi hashtag, yang sudi share story. Tapi jangan diam lepas ni sebab kita akan announce pemenang dan sebagainya. Dan untuk episod depan semua kita akan announce dalam grup lah macam biasa. Dan jumpa lagi 2 minggu. So any kata-kata terakhir? Alfa? Assalamualaikum. Okay, bye guys. Thank you for today. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam.